Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Cikgu harap semua orang sihat hari ini. Baik, hari ini kita nak sambung lagi kepada Matematik M4. Tonton video pengajaran yang cikgu sediakan ya. Baik, untuk hari ini kita masuk tajuk yang baru iaitu tajuk kebarangkalian. Kita tengok dulu beberapa situasi yang ada di sini. Baik, pertimbangkan situasi yang pertama ni. Okey, hujan telah turun di kawasan tempat tinggal anda pada hari ini. Anda dan rakan-rakan telah berjanji untuk bermain bola jaring pada hari esok sekiranya tidak hujan. Okey, persoalannya, apakah kemungkinan permainan bola jaring tersebut dapat dijalankan esok? Okey, jadi mungkin tak dapat main. Jadi untuk persoalan itu kita tahu ada dua, mungkin dapat main, mungkin tak dapat main. Jadi ada kemungkinan. Alright. Cuba tengok situasi yang kedua pula. Okay, ribut salji sering melanda Amerika Syarikat pada musim sejuk. Adakah kemungkinan ribut salji melanda Malaysia pada tahun ini? Berikan justifikasi anda. Okay, pernyataan dia macam tu. Dia bercerita tentang ribut salji di Amerika Syarikat. Kita tahu di Malaysia ni mana pernah berlaku salji, ribut semua kan? Jadi, untuk kes ini tak ada kemungkinan benda tu akan berlaku. Okay, di Malaysia sebab kita adalah dalam iklim khatulistiwa. Baik, tengok pula situasi yang ketiga. Dalam masa sehari, okay, kita mempunyai masa 24 jam. Right, untuk ke hari yang seterusnya. Apakah kemungkinan hari Ahad juga mempunyai 24 jam? So yang ni mestilah kita tahu, yes, hari Ahad memang ada 24, memang akan ada 24 jam. Sebab satu hari memang 24 jam kan. Jadi ya, ini kita bercerita tentang kemungkinan sesuatu perkara tu akan berlaku. Alright. Jadi macam mana kita nak kaitkan ini dengan keadaan kebarangkalian? Kita tengok dulu kebarangkalian mudah. Okay. Kebarangkalian mudah kita akan belajar tentang ruang sampel dan peristiwa bagi suatu eksperimen. Okey, kita kena tahu dulu apa itu ruang sampel dan kita akan kaitkan dengan peristiwa bagi suatu eksperimen. Baik, tengok contoh apa yang dinyatakan di sini. Okey, notanya. Ruang sampel bagi suatu eksperimen ialah set. Ia adalah set, disebut set kat situ. Set ke semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Tak kira lah apa eksperimen kita. Jadi semua kesudahan ataupun hasil yang kita dapat itu kita nyatakan dalam set itu adalah ruang sampel. Jadi ruang sampel diwakili dengan simbol S. Tengok sini simbol S. Dan ditandakan dengan menggunakan tata tanda set. Ni kurungan berlekuk ni. Okey, buka kurungan kemudian tutup kurungan. Kesemua kesudahan yang mungkin berlaku akan disenaraikan sebagai unsur di dalam set tersebut. Unsur. Maksudnya di dalam ni semua unsur-unsur dia lah. Itu dalam kurungan itu adalah unsur. Jadi ada tiga kat situ, tiga perkara. Yang pertama tu ruang sampel adalah suatu set. Ruang sampel ditulis dalam tata tanda set ini. Kurungan yang berlekuk tu. Dan kesudahan yang mungkin tu kita panggil unsur. Unsur yang kita letakkan dalam bracket berkeluk tu. Okey. Kita tengok contoh. Nak kenalkan ruang sampel tu apa, peristiwa tu macam mana. Okey, yang ini. Ruang sampel dan peristiwa bagi suatu eksperimen. Okey, contoh yang pertama. Peristiwa melambung duit shilling sebanyak 1 kali. Ada duit shilling, kita lambung 1 kali saja. Bagi menentukan pasukan yang akan memulakan perlawanan dalam suatu pertandingan. Okay, biasa kan kita tengok orang nak main bola. Sebelum perlawanan bola, okay, referee akan pegang duit shilling, kemudian lambung. Kenapa dia guna duit shilling? Kat situ pun kita dah fikir dia ada kaitan dengan kebarangkalian. Duit shilling ni adil lah. So 50-50. Siapa pun boleh dapat. Jadi itu satu contoh peristiwa. Melambung duit shilling sebanyak 1 kali bagi menentukan pasukan yang akan memulakan perlawanan dalam satu pertandingan. So dalam duit shilling kita ada bahagian angka, permukaan yang ada tulis angka dan satu lagi permukaan yang ada tulis gambar. Jadi kalau nak tulis ruang sampel dia tadi kita tulis S sama dengan okey, ni kurungan berlekuk ni. Kita tulislah mungkin kita dapat angka. Kemungkinan dia tadi kita cakap pasal kemungkinan kan. Mungkin masa kita lambung tu tengok tangan. Okey, ada angka. So mungkin angka. Mungkin yang kedua kita lambung kali pertama tu mungkin juga kita dapat gambar. Jadi itu ruang sampel dia. Faham? Ini adalah ruang sampel.
Okey, ruang sampel. Dalam ni tadi cikgu dah sebut tadi, dalam kurungan berlekuk itu adalah unsur. Ini unsurnya. Unsur-unsur dimasukkan dalam kurungan itu, kita panggil itu adalah ruang sampel. Okey, kita nak tengok contoh lagi. Okey. Ruang sampel dan peristiwa bagi satu eksperimen, contoh yang kedua ni. Okey, semua orang tengok. Peristiwa melambung 2 shilling, Bukan. Peristiwa melambung sebiji dadu sebanyak 1 kali. Sebiji dadu sebanyak 1 kali aja. Lambung sekali aja. So, tahu tak dadu tu apa? Dadu tu cube yang ada nombor tu kan? Cube yang ada nombor. Ada 1, ada 2, ada 3. Ni dadu. Jadi kita lambung 1 kali. Lambung dadu, kemudian tengok apa nombor yang keluar. Jadi, bila kita lambung, kita nak tengok apa yang mungkin keluar. Mestilah yang mungkin keluar tu adalah, mungkin kita tengok ada nombor 1 dapat. Or maybe, dapat nombor 2. Or maybe, nombor 3. Mungkin nombor 4. Mungkin nombor 5. Mungkin nombor 6. Okay, ini mungkin. Nombor 7 tak ada dekat dadu. So, tak mungkin dapat nombor 7. Jadi ini kemungkinan yang kita dapat apabila kita lambung dadu sebanyak sekali. Sekali saja. Okay? Mungkin nombor 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Ini apa yang kita tahu mungkin dapat ini. So sekarang kita nak tulis dia dalam ruang sampel. So kita tulis macam tadi. Tulis S. Ruang sampel untuk peristiwa ni adalah sama dengan, okay, letak bracket tu. Kurungan berkeluk tu. Tulislah. Ini yang semua kita senaraikan ni. Ini unsurnya lah. Okey. Masuk dalam ini. Mungkin dapat nombor 1. Mungkin dapat nombor 2. Mungkin nombor 3. Mungkin nombor 4. Mungkin nombor 5. Mungkin nombor 6. Okey. Ini semua yang mungkin kita dapat. Okey. Mudah aja. Ruang sampel senarai je. Tulis S. Kemudian senaraikan semua. Apa yang mungkin kita dapat. Okay. Tengok contoh lain. Contoh yang ketiga. Ruang sampel bagi peristiwa lagi. Sebatang pen diambil secara rawak daripada sebuah kotak yang mengandungi, ambil 1 saja. Okey, ambil sebatang saja. Yang mengandungi 4 batang pen merah. Tengok ada pen merah. 2 batang pen biru. 1 batang pen hitam. 4 batang merah, 2 batang biru, 1 batang pen hitam. Contoh macam ni lah. Cikgu ada ni. Okey, kamu tengok. Ada 4 batang pen merah, 1, 2, 3, 4. Ada 2 batang pen biru, 1 and 2. Ada 1 batang pen hitam, sini pen hitam. Jadi kita masukkan dia dalam kotak. Masuk 1 dalam kotak. Okay, kemudian kita ambil 1. Sebab dia kata sebatang pen. Ambil sebatang pen. Jadi ambil 1. Masuk dalam kotak. Jangan tengok. Ambil 1. Apa mungkin dapat? Mungkin dapat pen hitam. Okay. Jadi itu segala kemungkinan. Ataupun masuk dalam kotak, ambil, jangan tengok, terus keluar. Mungkin dapat pen merah. Jadi apa yang mungkin kita dapat tu? Jadi itu yang kita masukkan dalam sampel. Jadi kita mungkin dapat pen merah, mungkin dapat pen hitam, mungkin dapat pen biru. Ini apa yang mungkin kita dapat. Ambil sekali saja tau. Ambil sekali saja. Baik, kita nak tulis ni dalam ruang sampel, kita tulislah S. Okey, ruang sampel mesti tulis S. Kemudian kita letakkan dalam set notation. Letakkan kurungan tu. Tulis apa yang mungkin kita dapat. Okey, mungkin kita dapat pen merah. Mungkin kita dapat pen hitam. Mungkin kita dapat pen biru. Ini semua ni unsur. Okey, yang itu kita panggil unsur. Apa yang ada dalam bracket tadi, ini adalah unsur. Okey, boleh kan? Semua pun tak susah pun, pandai je kamu ni. Okey, peristiwa dan unsur tadi kesimpulan dia, peristiwa set kesudahan yang mungkin. Set kesudahan yang mungkin. Unsur merupakan unsur dalam ruang sampel. Okey. Set. Jadi peristiwa adalah set kesudahan. Okey dia. Baik, kita tengok contoh lagi. Sebiji dadu, dadu lagi, cerita pasal dadu. Okey, sebiji dadu dilambungkan. Okey, dadu yang tadilah ya. Yang bentuk cube tu.
Tu ada nombor 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Kita lambung. Okey, dilambungkan. Senaraikan ruang sampel. Tadi kita dah bincang kan? Contoh yang mula-mula. Kita tulis ruang sampel S. So, tulis S. Mungkin dapat nombor 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Okey, tulis semua dalam kurungan, dalam set notation tu, itu adalah ruang sampel. Okey, senaraikan unsur. Minta senaraikan unsur bagi peristiwa mendapat nilai yang lebih kecil daripada 5. Dia minta senaraikan unsur saja. Lebih kecil daripada 5. Lebih kecil daripada 5. So, yang kecil lah. 1, 2, 3, 4. Macam itu. Okey, nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel. Bilangan unsur. Ada berapa unsur dalam S? Dalam S So, S ini. So, kira. Ada berapa unsur dalam S? So, kita pun kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6. Tulis itu 6. Simple aja. Ayat soalannya panjang, jawapan pendek. Nyatakan bilangan unsur bagi peristiwa mendapat nilai yang kecil daripada 5. Kecil daripada 5 tadi. Okey, ni semua tadi. Kecil daripada 5. So, ada 1, 2, 3, 4. So, jawapannya 4. Faham tak? Okey, tak faham nanti PM cikgu tanya Okey, contoh lain. Contoh 5. Rajah menunjukkan 4 kepingkat yang ditulis dengan nombor. Ada 17, ada 11, ada 1, ada 9. Okey, tengok ada 4 nombor ni. Ni dia letak dalam kad. Potong kad tu, masukkan dalam satu bekas. Okey, sekeping kad. Sekeping saja. Ambil satu saja. Dipilih secara rawak. Rawak maksudnya jangan tengok. Ambil aja terus. Pick up terus. Okey, senaraikan ruang sampel S. Okey, yang pertama, yang minta kamu senaraikan ruang sampel tadi. Ruang sampel ingat, ruang sampel adalah apa saja kemungkinan yang kamu dapat. Okey, so masukkan nombor 17, 11, 1, 9. Kad-kad ni kita masuk dalam bekas, kita ambil je secara rawak, tak tengok. Kita ambil apa yang mungkin kita dapat. So, mungkin kita dapat 17. Mungkin kita dapat kad nombor 11. Mungkin kita dapat kad nombor 1. Mungkin juga kita ambil dapat nombor 9. Ambil sekali je tau. Tapi maybe. Jadi itu semua ruang sampel lah. Tulislah. 17, maybe 11, maybe 1, maybe 9. Okey. Soalan B1, tentukan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Okey, A. Dia nak tanya, tentukan sama ada mungkin berlaku atau tidak. Berlaku atau tidak. Okey, peristiwa nombor perdana dipilih. Nombor perdana, ingat balik, ni kena istilah ni kena tahu. Nombor perdana adalah nombor 1. Nombor 1 bukan perdana. Kita mula dengan nombor 2, nombor 3, nombor 4 tak boleh sebab 4 boleh bahagi 2. Ingat, nombor perdana mesti boleh bahagi dengan 1 dan mesti boleh bahagi dengan diri dia saja. 4 bukan, 5, kemudian 6 bukan, 7, 8 bukan, 9 bukan, 10 bukan, 11. Ada nombor 11. Yes, ada nombor 11 kat situ. Maksudnya mungkin boleh dapat nombor perdana sebab 11 adalah nombor perdana. Okey, 17 itu pun perdana. Okey. Jadi soalan dia tentukan sama ada mungkin ataupun tidak. Jadi mungkin. Sebab 11 adalah nombor perdana. Okey. B, soalan yang kedua. Peristiwa mendapat gandaan 5. Gandaan 5 maksudnya hasil darab 5. 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. 15, 20, 25, 30. Jadi itu gandaan 5. Okey. 5, 10, 15, 20, 25. Ada tak dalam ni? Tak ada kan? So, kalau tak ada, tak mungkin. Dia tanya mungkin ataupun tidak mungkin. Sebab dalam senarai tu tak ada, so tak mungkin.
Peristiwa nombor 3 dipilih, yang ketiga. Nombor 3 dipilih.